Asal pilihan raya je ada manifesto. Asal manifesto je tak ditepati. Kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. So, apa sebenarnya peranan manifesto ni dalam setiap kempen pilihan raya kalau kita tak boleh nak tunaikan semuanya? So, hari ni apa yang kita nak bincangkan, Kak Wah? Kita nak bincangkan pasal manifesto ataupun manifesto yang telah ahli-ahli politik kita janjikan. Sama ada kita ni dah mencapai ke tidak manifesto diorang tu. Dia merupakan satu perjanjian, pernyataan ataupun deklarasi secara bertulis yang digunakan seseorang ataupun sesebuah parti lah semasa diorang nak pilihan raya. Tujuan manifesto ni sebenarnya diorang nak dapatkan perhatian, simpati dan sokongan daripada pengundi. Itu bahasa rasminya lah kan? Bahasa rasmi dia. Okey, kalau dalam bahasa mudahnya kita sebenarnya nak menjual janji tapi dengan niat untuk kita membeli undi. Ya, betul. Tapi macam mana pula caranya kita nak identify manifesto tu kita boleh percaya ke tak? And then kita nak tengok orang tu kita boleh harapkan dia untuk mentadbir negara kita ke tak kan? Macam mana tu Kak? Dia punya cara ada a few lah. Okay, yang the first one is kita boleh track record dia. Kita boleh tengoklah kerajaan ni mampu untuk mentadbir negara ataupun tak. Contohnya kerajaan Barisan Nasional. Barisan Nasional ni dah mentadbir Malaysia selama beberapa tahun. Berpuluh tahun kan? Lebih daripada 50 tahun. So dia macam ada track record yang sangat-sangat jelas lah. Dari term ke term kita boleh tengok cara dia mentadbir. Financial rakyat okey ke tak, in term of kebajikan rakyat okey ke tak. So kita boleh track dia punya record previously. Betul. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini untuk kerajaan baru lah. Contoh macam Pakatan Harapan. Dia tak pernah lagi kan mentadbir Malaysia, cuma the last term kan, PRU yang ke-14. Dan ini sebenarnya kita boleh tengok dari segi dia punya credibility, muka-muka orang yang mentadbir. Kita boleh check dia orang punya latar belakang personal dia kan, education dia kat mana, ataupun jawatan dan pekerjaan dia sebelum ni macam mana, kalau dia pernah buat projek dia sebelum ni macam mana. Itulah caranya kita sebagai pembeli ni identify sama ada dia ni trusted, berkebolehan ataupun tidak. Okay, dan dekat sinilah sebenarnya kita boleh tengok kepentingan manifesto ni. So sangat-sangat penting bagi sesuatu parti ataupun kerajaan yang baru je nak mentadbir ataupun berkempen untuk menjual dia punya kebolehan. Dan adakah setiap apa yang dijanjikan tu dia perlu menunaikan? Mengikut ini kita masuk law sikit lah Sebab sebelum ni sebenarnya ada satu kes yang mana pada tahun 2013 lah diorang filekan kes dekat mahkamah. And then mahkamah rayuan memutuskan bahawa manifesto ni tak boleh dikuatkuasakan secara sah. Maksudnya dekat sini manifesto bukanlah satu dokumen yang terikat di sisi undang-undang. So maksudnya manifesto ni kalau tak ditunaikan pun tak apa. Manifesto ni just cakap-cakap awal sebelum jadi kerajaan lah. Adakah manifesto itu perlu jadi sesuatu yang very very spesifik? Contoh spesifik nak bina 10 bangunan untuk menampung 1,000 orang dalam masa 1 tahun. Dia ada time frame dia. Adakah dia boleh spesifik? Jelas lah. Yes, lebih jelas. Dan adakah janji manifesto ni adalah manifesto yang sama yang dibuat sebelum ini? Contohnya macam kalau dululah BN kan yang memerintah and then dia kata tol nak dihapuskan. Tapi bila dah masuk kerajaan baru PH sebelum ni dikatakan nak apa orang kata merealisasikan tol tu untuk dihapuskan. Maksudnya dia macam PH just copy paste manifesto BN macam tu. So kita ada dua persoalan lah dekat sini. Dan sekarang ni kita nak bincangkan pula berkenaan dengan elemen manifesto. First kali dia ada 5 sebenarnya. Tapi yang orang kata jelasnya ataupun yang pentingnya adalah 4, iaitu sepatutnya dalam manifesto ni dia menjelaskan kerangka ideologi ataupun ideologi framework parti tu sendiri. Itu yang pertama lah. Yang kedua, dia orang ni mesti ada orang kata message yang jelas. Jadi benda ni message ni dijadikan rujukan bila timbul isu yang baru. Maybe dapat manifesto yang diorang nak tunjukkan tu tak ada dalam manifesto yang diorang kemukakan kat rakyat. And then itu yang kedua. Yang ketiga, hard scope kepada perkara-perkara penting dan bermakna kepada rakyat. Contoh parti politik ni senanglah nak terperangkap untuk menjanjikan bulan dan bintang.
And yang terakhir sekali adalah gunakan bahasa yang difahami lah. Janganlah guna bahasa yang bombastik yang orang tak faham. Rakyat mahain pun tak faham kan. Bahasa just simple apa word je lah. Kan orang kampung, kalau bahasa bombastik orang kampung pun tak faham. Macam mana nak beli undi? Sepatutnya tahun 2020 ni kita perlukan bahasa yang very simple dan very direct. Betul tak? Betul. Especially kepada anak muda lah, sebab kita ni pelapis baru kan. Kita nak bahasa yang senang difahami, bukannya bahasa yang very complicated. Betul tu.